Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirrah. Sambungan daripada matan dulu, ialah muru'atuk ighda'uka an taksiril ghairi. Marwah diri kamu ialah kamu menahan diri daripada mencela atau merendah-rendahkan kekurangan orang lain. Itu satu marwah dia. Kalau orang ni tak dapat kawal, bermakna orang tak ada marwah dengan Allah SWT. Mana kewajipan Tuhan suruh dia tak dapat nak laksanakan. Di sambungan di sini, selain itu hendaklah kamu bersikap mulia dengan sentiasa bermurah hati terhadap saudara-saudara kamu. Ya. Badan keadaan sufi disuruh kita hari-hari bersedekah, hari-hari infak, walaupun jumlah yang sedikit, RM1, 50% tak apa. Dia nak ada rahsia dalam. Apa rahsia dia? Idkhalul dunia anil qalbi, mengeluarkan hubbud dunia daripada hati. Bila hubbud dunia terkeluar, nur hati lagi terang. Ya, walaupun sedikit. Itu isyarat. Sebab banyak kita tengok para awliya, guru-guru kita kata, para tuan guru Muallim Haji Abdul Wahid, tuan guru Sayyid Syekh Muhammad Faiz, masya-Allah. Kalau pergi rombongan negeri jalan kan, dia bawa duit ni. Ya, dia pecah-pecah RM1 kan, mana dia pergi syuk-syuk dia tabur. Ya, mana-mana dia pergi dia tabur. Mana sifat apa? Murah. Dan kalau tuan guru muallim kita Haji Abdul Wahid, satu kaedah selalu disebut dalam kuliah, infik ma fi jaif ya'tika ma fil ghaib. Infik ma fi jaif, belanjakan apa dalam kocik kamu tu, ya'tika, akan datang kau, ma fil ghaib, barang di sisi Allah. Ya, air dalam tempayan, kita akan menerima air yang baru kalau kita tak guna. Kita cedok, air lain sampai. Dalam telaga kita cedok, air matahari keluar. Tapi kalau kita tak cedok, kita biar air tu, lama-lama nyamuk dulu itu. Itu maksud dia infik, belanjakan. Belanja tu melawan dalam tu nafsu. Nafsu ada hubud dunia tu, sayanglah begitu-begini, ada kena buang. Bila berbuang, ketika itu hubud dunia keluar sikit-sikit, hati dia lagi cantik, iman dia lagi bersih, marifat dia lagi tinggi. Itu kaedah ni. Hendaklah kamu bersikap mulia dengan sentiasa bermurah hati terhadap saudara-saudara kamu, sama ada dari segi lahiriah dengan mencurahkan dan mengorbankan harta benda. Pemberian sahabat, kita tengok sebab tu ahli Madinah dahsyat ni. Pengorbanan dia juga dahsyat. Dipanggil wal ansar, golongan ansar. Muhajirin yang berhijrah kena perjuangan menegakkan agama Ta'ala, disambut oleh ansar. Orang ansar kalau dia ada 2 bini, sanggup dia cerai 1. Dia pilih. Dia kalau ada atas 10,000, bagi 2, 5,000. Kalau rumah dia sendiri, sanggup dia pecah belah 2. Oh, dahsyat tu ansar. Dia beri support kepada golongan muhajirin. Terus sebab tu sekarang kita tengok orang Madinah dengan Mekah beza kan. Ya, orang Mekah dia kasar sikit. Nak beli barang, tak ada duit, pergi balik. Wah, ganas dah. Kat Madinah nak pergi barang dia, siapa. Jangan gaduh-gaduh, minum teh dulu. Dia bagi teh dulu. Dia bagi kita teh dulu. Atau kita tengok dia punya budaya dia tu, sikap dia punya kalbi tu lembut. Tu orang Madinah dahsyat. Dia sanggup ni. Mana tadi? Sama ada dari segi lahiriah, zahir dia dengan mencurahkan, mengorbankan, ataupun maknawi, batin dia dengan apa? Mengarahkan himmah ahwalmu terhadap mereka. Ya, mengarahkan himmah kita tadi dan ahwal kita, keadaan, ya, maknanya hal-hal kerohanian dia kepada mereka, maknanya menginfakkan akan tarbiyah. Sikap pemurah adalah inti tarik. Kalau kuih itu dia punya sedap, mana inti. Bagi intipati, bagi perjalanan kita menuju kepada keridaan dan makrifat Tuhan ialah sifat pemurah. Ya, Allah Ta'ala amat benci kepada orang yang bahir walau kana abidan, walaupun kuat ibadat. Kuat ibadat ni malam bangun siang puasa ini, tapi nak minta infak yang kedekut lagi. Allah Ta'ala benci orang macam tu. Ya, Allah Ta'ala benci. Sebab apa? Bila dalam dia malah nak infak tu kedekut, bermakna ada hubbud dunia dalam kalbi dia. Bila ada hubbud dunia, itu panggil hijab. Macam mana dia nak tembus jalan kita marifat ke Tuhan. Sebab hubbud dunia tadi. Sebab dia ajar kita, beri. Ya. Jadi dulu pernah test sekali,
Muslimat Maimar tua lah. Punya umur dia dalam 70 dia berjalan kan, kasut tak pakai, jalan tuyung hayang kan. Dia cakap orang rumah kita dekat Terengganu kan, ajak dia naik rumah. Dia pun datang, ajak jemput di suku, ingat dapat bagi air sikit kan. Kita naik, ajak, kita raikan dia sebagai tetamu. So dia duduk, dia pun tercengang, bentangkan sapra semua kan, angkatkan air semua, bagi makan nasi ayam. Lepas tu dia berdoa, tuan-tuan, ingat 20 minit tadi. Cua-cua air mati. Ya. Biasanya orang ulu bagi duit kita raih, nak tengok, kita test ni. Ya. Jamu dimakan macam tetamu tu, angkatkan air semua, bagi masak nasi ayam, ke nasi ayam seronok. Lepas tu dia berdoa. Ya. Mana idkhalu sururi qalbil mu'min ibadatun, memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman itu ibadat besar. Ya, masukkan kegembiraan. Dia sangat susah ya, terbagi tu, masya-Allah. Ini teruk, datang orang minta kunci pintu ni dua boleh, selipal tu dalam. Punya dia bakhil dan tak nak tengok kalbi kita, tak malu dan sifat pendekut punya. Ya. Kadang-kadang kalau orang biasa boleh tahan lagi, pun teruk dah pegangan. Kalau wali yang baik dan kita hadis saja kan, yang malaikat tes si botak apa semua kan dalam hadis ni, minta dia berlakon ni, orang tak bagi ada lah, kena pergi balik nikmat dia. Allah Ta'ala kasih pada orang sifat pemurah. Ya, kita pun suka kan, kalau tengok orang tu bagus, dia pemurah, kita pun suka. Tu kedekut, kita pun marah. Sifat-sifat tak elok, najis maknawi, kotor dalam batin hati. Bila ada apa? Hubbud dunia. Jadi infak kita bagi, walaupun sikit tak apa, sikit banyak tu soalan kedua, beri supaya apa? Dipanggil apa? Ikhrajud dunia minal qalbi, mengeluarkan dunia daripada qalbi. Maka hati dia akan bercahaya, ya, terang, iman dia kuat. Hendaklah kamu bersikap mulia dengan apa? Sentiasa bermurah hati terhadap saudara-saudara kamu, sama ada dari segi lahiriah, zahir ataupun batin. Terutama yang jelas lah, macam Palestin dan seumpama kan, umat Islam yang sedang menghadapi berbagai-bagai mehnah, kita bantu. Kalau sampai peringkat menjadi wajib pada kita. Kemudian sikap pemurah adalah inti tarik, pada intipati bagi perjalanan menuju kepada Ta'ala. Dan siapa yang berakhlak dengannya, maka telah hilang dari hatinya segala halangan. Hijab, segala hijab akan hilang bila dia latih sifat pemurah dalam qalbi dia tadi. Ya, itu sebab buka cepat. Dalam suluk dia suruh kita impak. Lebih banyak orang tak faham benda tu. Ya, tiap-tiap hari kena impak. Dan berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, ikhwani, ma wasalta ila Allah ta'ala bi qiyamil lailin wala siyamin naharin wala dirasatil ilmin, walakin, ya, dia kata ikhwani, ma wasaltu, aku tidak sampai pada makrifat Allah sebenar, ya, walakin wasaltu ila Allah bil karam wa tawadhu wa salamati sadr. Ada saudara-saudaraku, aku tidak sampai kepada Allah, mana makrifat yang khasah, masuk dalam makam ihsan, ya, aku tak sampai dengan sebab bangun malam, dan memang bangun malam dia tu banyak, ya, para awliya ni, atau puasa siang, memang di puasa siang pun banyak. Ni sama macam cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang Rasulullah berkata, ma faddala Abu Bakr bi kasrati salam wa siyam walakin ma qarra fi batn. Ini tidaklah lebih Abu Bakar tu sebab banyak semayang, bangun malam, banyak puasa, dan memang tu banyak, tapi ada satu rahsia yang ada dalam kalbi dia, itulah dia makrifah. Dia telah bersih hati daripada hubbud dunia dan sebagainya. Tetapi aku sampai kepada Ta'ala dengan sifat pemurah, ya, sifat pemurah tu ni. Sebab ni banyak halang kita, tamak, ya, kedekut semua. Sampai peringkat kadang zakat pun saya nak keluar, ya. Ada pernah kadang saya dengar kita cari penat-penat bagi orang periuk apa ya. Oi, baik. Kalau ditolak, niat tolak hukum zakat, kafir, wala yazabillah, ya. Dia tak fikir pula yang kau datang pun ibu selai benang pun tak ada.
Sekarang berapa banyak nikmat yang Tuhan dah beri kat kita, kan? Betul, Rasulullah ajar kita nak dapat syukur nikmat pandang orang bawah. Ya, iza nazara ahadukum ila man fudila alaihi fil mali wal halqi falyanzu ila man huwa asfala min. Bila kamu tengok orang lebih pada kamu pada kejadian harta benda, tengok orang bawah. Kita pakai kereta, tengok ada orang pakai basikal. Ya, kita pakai basikal, tengok ada orang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada orang lumpuh, makan pun bersuap. Tengok. Ya, ada orang mata tak nampak, ada orang telinga dah tak boleh guna. Ya, dan sebagainya. Kita banyak lagi, masya-Allah. Satu orang wali bila tangan dia dikenakan satu ujian dan tak boleh bergerak, tak apa, satu yang lain banyak lagi boleh guna, masya-Allah. Satu dia tak boleh bergerak, dia tak apa, banyak lagi nikmat lain Tuhan beri. Itu antara sifat ahlillah gitu. Dengan sifat apa? Pemurah, tawaduk, dua, dan hati yang sejahtera. Ya, salamatus sadr, mana hati yang sejahtera, ai minal afat, daripada segala penyakit dalaman. Dengan tiga sifat ni insya-Allah cepat dia sampai ke hadrat Allah Taala. Habis. Dan satu lagi kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an menunjukkan bahawa sifat pemurah merupakan asas, dan sifat tawaduk merendahkan diri. Tawaduk ni kita pandang orang lain lebih baik daripada kita. Jangan ada terlintas hati kita kata aku lebih baik, aku lagi anda. Walaupun mulut kita tak keras, tapi ada terdetik hati, habis orang tu jatuh, dihina oleh Allah SWT. Ya, sebab tawaduk ialah dia tidak pernah merasakan dirinya berkelayakan dalam semua urusan. Ya, dia rasa diri dia adalah rotan, ya, adalah akar bukan rotan, tanduk bukan gading. Itu maksudnya. Ya, man tawadhu'a rafa'ahullah. Rasa dia kat mana dapat tawadhu'? Bila terbuka hijab qalbi, dia memandang azamah Tuhan, boleh dapat. Lagi tak terbuka, dia tak dapat rasa, dia dapatlah sikit-sikit. Ya, at-tawadhu' al-haqiqi makana nasyi'an min syuhudil azamati rabbih. Tawaduk sebenar dia akan jadi daripada apa? Nasyik. Dia jadi daripada apa? Min syuhud. Qalbi tersab, betul-betul dia tepat memandang azamah, kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat, baru dia akan tunduk. Ya, keperasanan kalbi kita pada yang lebih besar menyebabkan Tuhan tunduk. Kalau dia tak perasan kebesaran Tuhan, dia tak akan tunduk. Kita baca kitab ni kan, tiba-tiba datang orang besar lagi, tuan guru kita datang beri salam, kita boleh baca kitab? Dia baca dah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tutup tu. Ni bos lagi besar datang kan. Ya, bermakna perlunya kita apa? Mengusahakan supaya terbuka. Dia terbuka, perasan dengan kebesaran Tuhan, dia akan tunduk. Maknanya istilah matikan iradat kamu dalam memandang iradatullah, matikan kudrat kamu dalam memandang kudratillah, matikan apa? Ilmu kamu dalam memandang ilmu Tuhan, hebat kamu dalam memandang hebat Tuhan. Akhirnya matikan wujud kamu dalam memandang wujud Allah. Matikan di mana? Zauqiyan, qalbiyan, dalam, bukan luar nampak biasa jelah. Di dalam perjalanan ni pun tak wasan ni. Sebab nak kena para wali payah. Sebab pakaian ni bukan luar, dalam. Ya, di luar dia macam biasa je kita je. Dia bekerja, kita bekerja. Kita makan, kahwin, menikah, dia kahwin, dia sama. Syariat sama. Dalam dia mahal, tempat tidik dia cantik. Ini di antara kalam yang diutarakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, itulah dia kata apa? Ini menunjukkan bahawa sifat pemurah merupakan asas, dan sifat tawaduk menyempurnakan tanaman bagi salib. Tanaman makrifah kita dalam tu dia akan sempurna bila ada sifat tawaduk. Ya, dia tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Ya. Kemudian apabila telah sempurna kedua-dua sifat ini, iaitu sifat tawaduk dan juga sifat apa tadi? Ya, itu sifat as-saha, pemurah. Dalam hadis Nabi katakan as-saha hasan walakin bil aghniyai ahsan. Sifat pemurah tu baik, tapi bagi orang kaya lagi baik. Kita nak buat bangunan madrasah, ya, surau, masjid misalnya, perlu kos berapa? 3 juta. Datang seorang, 3 orang dia, 1 juta habis dia. Ya, dia pergi pungut, yang pungut pula jumpa muka bakhil, 50 sen bagi 3 tahun tak siap.
3 tahun tak siap. Dan betul dia tanya pula, dah siap? Siap kalau tak kau. Kau punya duit makan ikan bakar 200 sekali lagi. Bam, kan? Nak derma buat bangunan untuk kerja-kerja Islam bagi RM2. Betul kau tanya bila nak siap. Tu semua rosak. Bukan tak bagi, tapi kedekut. Yang sikit-sikit, lebih-lebih itu dia bagi untuk perjuangan Islam. Yang lebih selak-selak tu dia kira dengan nafsu dia. Itu satu masalah besar. Buang tu. Sifat dia kita buang kotor, insyaAllah dia cepat sampai ke hadirat Tuhan. Dan saya akan terselamat hatinya daripada segala ikatan dan terhapus. Ikatan, dia panggil apa? Hijab yang mengikat kalbi kita tadi. Aurada alaikal warid dia tasalama min yadil aghyar. Tengkaman makhluk terbuka. Ya, di antara makhluk apa? Celata benda tu makhluk. Dan saya akan terselamat hatinya daripada segala ikatan. Dan bila tak terikat boleh berjalan tak? Boleh, baru sampai. Bila berjalan baru sampai. Dan macam mana nak jalan kalau terikat? Terikat dengan harta, terikat dengan hubud dunia dan sebagainya, itu kena buang. Dan terhapus daripada jalan segala penghalang. Oleh kerana itulah disebut dalam hadis Nabi SAW, inna fil jannatil laghurafan, laghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'addaha Allah Ta'ala liman alanal kalam wa at'ama at-ta'am wa taba'a as-siyam wa shalla bil-lail wan nas niyam. Sesungguhnya dalam syurga itu ada ghuraf, mana bilik-bilik hebat, dan terdapat dilihat luar dari dalam, dan dalam dapat lihat dalam dari luar. Jangan bayangkan macam gua kita punya nako kan. Ni syurga punya barang lebih besar pada dunia dunia, dan malah ainur ra'at, benda tak pernah tengoknya, hebat. Itu cuma Nabi bayangkan kasar dia. Allah Ta'ala menyediakan bagi siapa yang melembutkan percakapan. Di antara dapat syurga ni akhlak dia kena jaga. Di antara dia bercakap tadi dengan lemah lembut. Liman alanal kalam. Kalau bercakap dengan orang pun seronok dengar. Ini kerja mana? Orang pun berembang dia pun cakap, kita dengar sikit hati. Kalau cakap mana? Mana saya? Mana? Cakap ya Allah. Macam-macam kan. Lepas tu kita bercakap macam mana kita suka bercakap kita. Kita suka bercakap kasar ke, bengis ke, atau suka bercakap lembut. Kan? Suka bercakap lembut. Dan tidak ada orang yang paling lembut berbahasa ialah Rasulullah SAW. Cakap dengan nada lembut, menawan hati kan. Bahawa orang kafir cukup takut dia punya. Kalau orang jumpa Nabi ni memang tertawannya. Kalau jumpa Rasulullah memang dia tawan. Cantik akhlak Nabi, cukup cantik kan? Dengan gaya bahasanya, akhlak yang tinggi. Sehingga dia kata Quran yang berjalan. Hebat. Bercakap lembut, jangan kasar. Lebih kalau perempuan. Kalau perempuan dah kasar, dia macam maknyau. Pondan. Percakapan. Kemudian memberi makan. Wa at'amat ta'am. Mana jiwa ni ada sifat pemurah tu maksudnya. Kalau orang susah cepat dia pergi berhulukan bantan. Banyak mana itu soalan. Mana sifat dia tu ada sifat mana pemurah, as-saha. Kemudian berpuas, berturut-turut, dia berpuasa berturut-turut, dan salat malam. Tataba as-siyam, suka berpuasa, dan salat bil-lail, dia bangun malam, sedang wanas niam, dengan manusia tidur, dia bangun menghadap Tuhan. Itu setengah daripada amalan yang menyebabkan dia terangkat azab kubur. Sedang manusia tidur, dia bangun. Wa salla bil-lail wan nas niam, dia bangun malam, menghadap Allah Ta'ala, sedangkan manusia sedang sedap melayan tidur dia. Dan maka ibadat itu berat. Bila berat, dia besar. Sebab tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan afdalul a'mal asqaluha. Amal paling hebat ialah asqal, apabila dia lebih berat dan mencabar. Itu setengah daripada pesanan bagi dia sallallahu. Wallahu a'lam. Tanda dia insya-Allah umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khaira kullahu bi yadika anta min al-alhamdulillah. Subhanakallahumma